Babu ma jaa fi sifati dar'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan sifat baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baju besi. Minggu lepas kita baca pasal pedang, hari ini baju besi. Padanya ada dua hadis. Haddatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj. Haddatsana Yunus bin Bakir an Muhammad bin Ishaq. Ni Muhammad bin Ishaq ni. Muhammad Ishaq kita dah sebut dah sebelum ni, antara yang beberapa ulama petikaikan sebab dia banyak meriwayatkan hadis, meriwayatkan tentang sirah, sirah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sirah bukan sirah lah, maknanya tarikh, sejarah mengenai zaman Nabi semuanya sekali lah, zaman Nabi, sebelum Nabi, jadi dekat situ dia banyak letak riwayat-riwayat tentang tentang Ansar, bukan Nabi sajalah, para sahabat, cerita-ceritalah perang, dia cerita banyak cerita perang lah Muhammad bin Ishaq ni. Jadi dia punya riwayat ni banyak ditulis oleh Sirah Ibn Hisham. Kalau kita baca Sirah Ibn Hisham tu banyaklah riwayat pada Ibn Ishaq ni. Ini Muhammad bin Ishaq. Kalau bab sejarah dia ni pakar. Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi an jaddihi Abdullah bin Zubair an Zubair bin Awam. Riwayat ni, hadis ni daripada keluarga Zubair lah, daripada cucu cicitnya Zubair bin Awam, merupakan sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. 10 orang dijanjikan syurga. Dia masuk Islam ketika umur dia 16 tahun. Jadi antara awal 5 orang yang terawal masuk Islam. Dia bawa masuk Islam pada di bawah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengislamkan Abdullah bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. 5 orang. Tak ingat seorang lagi lah. Jadi dia ni antara yang terawal lah. Yang terawal. Zubair bin Awam. Umur 16 maksudnya. Kalaulah Nabi hijrah ke Madinah, umurnya dalam kurang 27 tahun. Pemuda lah, dia pemuda. Dan badan dia penuh parut, 60 parut ada dalam badan dia. Parut. Sebabnya dia antara orang kiranya yang terlibat perang, yang sanggup menggadaikan, maknanya sanggup mempertaruhkan jasadnya untuk mempertahankan Nabi ketika perang lah. Lebih-lebih lagi perang Uhud. Itu Zubair bin Awam. Ni Zubair bin Awam antara ulama besar ni. Kita kenal Zubair bin Awam. Dan dia antara yang 6 orang yang Umar Khattab cadangkan supaya dipilih menjadi khalifah. Antara yang suruh akhirnya nama yang dicadangkan, tentu sekali Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha, dan seorang lagi tak ingat seorang lagi apa nama. Semua tu daripada 10 yang dijadikan syurga lah. Ini antara majlis, antara orang katanya syura ni ialah Zubair bin Awam ni terlibat lah. Zubair Awam. An Zubair bin Awam qala kana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud dir'an. Adalah pada Nabi itu di hari perang Uhud. Dia mempunyai pakaian baju besi. Dir'an tu baju besi. Dia ada baju besi. Fa nahidha ila sakhrati. Maka Nabi pun naik ke atas bukit batu, bukan bukit batu, atas batu lah. Falam yastati', tak boleh. Dia nak naik ke atas tak boleh. Fa aq'ada Talha pun duduk. Talha pun duduk depan Nabi. Fa sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun terus panjat atas dia hatta stawa ala sakhrah, sehinggalah naik atas batu. Kiranya biasanya naik atas batu ni nak buat tinjauan ke kan, biasanya yalah nak panjat. Tapi Talha sanggup dengan badan dia, dia angkat. Ini Talha, dia cerita pasal kawan dia Talha.
Jadi sama-sama backup lah ni. Zubair ni dia backup, maknanya dia mempertahankan Talha. Itulah sifat sepatutnya ada pada kawan ya. Tapi dia cerita pasal Talha, itulah panggil Talha. Qala fa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendengar kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqul aujaba Talha, maka wajiblah dia masuk syurga. Okey, ni cerita pasal Talha lah. Talha dan Zubair ni kawan sahabat rapat lah. Talha dengan Zubair ni jugalah, dua orang ni kerap duduk sekali lah. Maknanya dua ni juga dihantar ke Mesir sebagai tentera bantuan. Okay? Tentera bantuan untuk ke Mesir membantu Amr bin al-As berhadapan dengan tentera Rom. Sebab dia tak larat lah, mungkinnya perang dengan Rom kan senang kan, dia kuasa besar untuk merampas Mesir. Jadi dengan hantar ni alhamdulillah menang lah kat sana. Saya pernah pergilah kat Mesir tu. Pernah tengoklah masjid yang kiranya tempat kubu, asalnya kubu dan jadi masjid, nama Masjid Amr bin al-As. Kat situ juga ada kubu tentera Rom. Okey, tentera Rom. Sekarang ni kubu tu dijadikan, ada bentuk kubu lagi dan dijadikan gereja. Kat situ gereja dipanggil gereja tergantung. Gereja tergantung, dia tak tergantung mana pun. Dia kat bawah tu ada para dia sebenarnya kedalaman kubu tu, dia ada bawah tanah tu terlalu dalam. Lama dah kayaknya Raja Rom, kayaknya kerajaan Rom buat kubu kat situ sampai dia korek ke dalam-dalam sekali. Okey, saya pernah pergi tempat tu lah pada tahun 2000, tak ingat 2005, 2017 macam tu. Ni cerita tentang Talha dengan Abdullah bin Zubair. Nak cerita sekarang ni sebenarnya yang jadi tumpuan adalah pasal baju besi. Jadi kalau kita katakan Nabi ni bertawakal juga, tapi kena ada baju besi lah, pertahanan. Kena ada juga nanti kita baca tentang topi besi. Topi. Jadi itu untuk pertahanan lah, untuk tahan badan. Okey. Hadis terusnya, haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Yazid bin Khusaifah an Sa'ib bin Yazid. Okey, Sa'ib bin Yazid. Kita dah sebut dah sebelum ni Sa'ib bin Yazid ni. Dia ada orang kaya Kufah lah ni, orang kaya Kufah. Masuk Islam pun ialah dia pernah bersama pernah terlibat dalam Hajjatul Wida' bersama Nabi. Ketika itu umur dia baru 7 tahun. Dan Nabi pegang kepalanya, dah ada cerita dah kan. Dan kepalanya tu ada keberkatan lah, nampak jelas pada rambutnya. Yang lain semua putih, rambut yang tu je hitam yang dia pegang sentuh tu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi yauma Uhudin dir'an. Kata Sa'id bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pada perang Uhud. Perang Uhud kita tahu dah, perang ni memang perang yang Islam kalah lah. Dir'an, dia pakai baju besi. Qad zahara bainahuma. Okey, dah nampak antaranya. Dia ada dir'an, ada dua bentuk. Bukan dua pakaian besi, dua lapis tu. nampak pada tu. Jadi hadis kat sini dia sebut dua je. Ada sebenarnya hadis yang lain tentang Nabi orang panggil, dia panggil apa bahasa Melayu dia pajak, bukan pajak, dia maknanya baju tu dia letak dia letak pada orang Yahudi, maknanya dia pinjam, dia pinjaman dia panggil rohnun kan. Rohnun bahasa Melayu apa? Pajak lah kan. Ke macam mana? Gadaian, sistem gadaian, digadaikan bajunya kan. Pernah juga tapi itulah, baju tu dibeli balik oleh Ali bin Abi Thalib lah, dan itu pun pernah jadi isu lah. Tapi nak bagi tahu yang ni yang paling jelas sekali, Nabi pada perang Uhud ada baju perang. Maknanya baju perang tu mesti ada baju besi pertahanan. Babu ma jaa fi sifati mawfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mengenai baju besi.
Pakai baju besi tidak menghalang daripada bertawakal. Itu kena jelas Tawakal pun semua kena siap sedia. Bab yang ke-16, babu ma jaa fi sifati milfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan sifat topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, topi besi. Okey, topi besi. Kat sini hadisnya dibawa dua je. Nanti kita cerita lagi, ada ceritanya. Okey, kalau nanti kita cerita tentang perang Uhud, macam mana topi besi Nabi pecah. Okey, pecah. Nanti kita ceritalah. Kita cerita hadis ni dulu. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, sana Malik bin Anas, an Ibn Shihab, an Anas bin Malik. Okay, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kita banyak kali dah jumpa nama dia. Okay. Anas bin Malik, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah dalam keadaan dia ada topi besi lah. Faqila lahu, maka dikata pada dia, hadza Ibnu Khatal. Okay, Ibnu Khatal. Muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Faqala uqtuluh. Dia kata, ada orang sebut pada dia, ini Ibnu Khatal. Okay, nama seorang yang pernah murtad pada zaman Nabi. Dia ni siapa? Nanti kita cerita hadis ni dulu. Dia ni bergantung pada tirai Kaabah, ataupun tirai Kaabah lah, baju Kaabah tu sendiri. Okey, yang kita tahu tirai maknanya yang tergantung tu lah, yang hitam tu kan, hitam semua kan. Mana kain Kaabah dia bergantung kepada kain Kaabah. Siapa Ibnu Khatal ni? Untuk apa dia bergantung? Okey, Ibnu Khatal ni antara yang 12 orang yang Nabi kata suruh bunuh pada mana Fathu Mekah. Okey, pembukaan kota Mekah adalah ialah kita tahu Mekah tak boleh nak ada pertumpahan darah. Ketika mana pembukaan kota Mekah, Nabi buat serangan mengejut. Dan tentera yang Nabi persiapkan tu terlalu ramai. Dan tak ada tahu, siapa tahu Nabi nak serang Mekah, tiba-tiba je serang terus. Sampai mana perjanjian perjalanan antara Mekah dan Madinah tu, Sulh Hudaibiyah, telah dilanggar oleh Mekah. Jadi Nabi pun serang secara mengejut lah. Ada tiga kawasan dia masuk. Kan kita tahu dah di Mekah tu kelilingnya adalah bukit bukau. Nak masuk tu dia ada pintu dia lah, maksudnya ada pintunya. Jadi masuk semua pintu masuk. Okey. Jadi masa tu yang dibenarkan membunuh, okey, yang dibenarkan untuk membunuh, sebab ini takut ada panggil balas dendam. Jadi yang dibenarkan membunuh, okey, adalah golongan Muhajirin, golongan Quraisy lah. Bukan Muhajirin, golongan Quraisy. Dan tentera-tentera Quraisy tu dia akan jadi tentera bunuh lah. Yang Ansar semua hanya jadi support. Dia punya strateginya support dari belakang. Okey, jadi tak adalah yang dibunuh, cumanya semua dekat Nabi sebut, man dakhala bait Abi Sufyan fahuwa amin. Okey, siapa masuk rumah Abi Sufyan, dia tu selamat. Semua sekali siapa masuk di rumah masing-masing, semuanya selamat. Yang keluar bunuh terus. Jadi arahan semua penduduk kena masuk dalam. Yang keluar tu semuanya adalah tentera dah dikira. Sebab pertempuran tu berlaku. Tak silap saya di pintu sebelah utara apa ni? Selabak utara. Dalam buku saya Etika Pejuang tu saya tulis, dia tak ingat dah. Jadi nak bagi tahu masa tu tak semua orang tu dikira tak dikira selamat, tak dibunuhlah selamat, melainkan 12 orang termasuk namanya Ibnu Khatal. Ibnu Khatal ni Nabi suruh bunuh. Jadi Ibnu Khatal ni dia tak darah lah, dia kena lari. Okey, dia nak lari, dia pergi ke Kaabah.
dengan harapan bila dia bergantung kat Kaabah tu, orang tak bunuh dia. Tapi apabila dia gantung, dia bukan setakat gantung lagi, dia panjatnya atas Kaabah tu, okey, Nabi suruh bunuh dia. Bunuh, matilah. Sebab apa Nabi suruh bunuh Ibnu Khattal? Okey. Ada tujuan dia gantung tu, saya sebut dah kali Tujuannya sebabnya dia anggapkan boleh syafaat dia lah. Maksudnya ialah dia, aku dah pegang Kaabah ni, kan? Patutnya janganlah sentuh aku, macam itulah. Tapi tak peduli sebab dia murtad. Dia adalah Ibnu Khattal ni pernah masuk Islam dan dia ditugaskan untuk menguntit cukai. Jadi bukan setakat dia bawa lari duit cukai, dia bunuh lagi para sahabat yang bersama-sama dia, 2-3 orang juga dibunuh, dan dia lari ke Mekah. Dan dia murtad lah. Dia murtad. Jadi yang ni memang Nabi suruh bunuh lah. Ini pun jadi isu adakah dibunuh sebabnya dia tu jadi pembunuh, ataupun dibunuh sebabnya dia murtad. Okey. Sebabnya hukum murtad tu ada hadisnya. Itu pun menjadi perbahasan. Kita tak kalau bahas tentang hukum bunuh, kira orang yang murtad perlu dibunuh, memang ada hadisnya lah. Antaranya batu ceritanya tentang Ibnu Khattal ni lah, yang masyhur Ibnu Khattal ni. Okay. Jadi hadis ni bukan hadis sebarangan lah. Hadis ni memang memang kuat dan diriwayatkan oleh Bukhari, bukan sebarangan. Okay. Bukan sebarangan. Saya nak sebut tadi apa lagi tadi saya sebut tentang topi. Okey, nanti topi ni kita cerita lagi. Haddatsana, kita cerita pasal topi ni kan. Masuk Mekah ketika itu Nabi pakai topi perang. Haddatsana Isa bin Ahmad, sana Abdullah bin Wahb, sani Malik bin Anas. Okey, an Ibn Shihab, daripada Ibn Shihab, an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Hadisnya sama lah, tengok sanad dia boleh kurang je. Yang sambungnya ialah daripada Malik bin Anas, daripada Malik bin Anas. Semua dua hadis ni ambil daripada Imam Malik. Malik bin Anas tu adalah Imam Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi, Malik bin Anas tu Imam Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah amal fathi, pada tahun pembukaan kota Mekah. Wa ala ra'sihi al-mighfar, di atas kepalanya adanya ialah topi perang. Pembukaan kota Mekah, tak silap saya 7 Hijrah. Saya tak tulis, saya setakat hafal je. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Dan apabila kata perawi, falamma naza'ahu, apabila dia mencabutnya topi tu, ja'ahu rajulun, datang pula seorang lelaki. Jadinya masa cabut itulah dia sebut datang seorang faqala lahu, maka dikata pada dia, Ibnu Khattalin muta'alliqun bi astari Ka'bah faqala uqtuluh. Okey, faqala uqtuluh. Ibnu Khattal bergantung dengan tirai Kaabah, okey, kain Kaabah. Faqala, maka Nabi SAW sebut uqtuluh, bunuhlah dia. Okey, masa tu bunuh. Jadi nak bagi tahu cerita ni bukannya sebab Ibnu Khattal itu ialah bunuh Ibnu Khattal tu dah jelas dah sebelum tu. Tapi oleh kerana dia bergantung kepada Kaabah tu, nak buat macam mana? Kaabah tu suci. Bunuh je walaupun di Kaabah. Itu pun walaupun di Kaabah. Qala Ibn Shihab. Kata Ibn Shihab, perawi hadis, okey? Ibn Shihab. Ibn Shihab perawi, maknanya rawi pada Anas Ibn Shihab Az-Zuhri. Ni antara orang glamour ni. Wa balaghani, sampai padaku anna Rasulullah SAW lam yakun yauma idzin muhriman. Okey, bahawa Rasulullah SAW ketika itu dia tidak pakai ihram, dia pakai baju perang. Jadi kita kena tahu kalau nak masuk Mekah, adatnya apa? Adatnya kena pakai baju ihram lah sepatutnya. Tapi tak, ini sebabnya perang, kena pakai baju perang. Jadi Nabi bukannya berihram lah. Maksudnya biasanya ihram ni ialah kita pakai baju ihram kalau masuk Mekah. Lepas tu pula kena niat dekat mawakid dia, tempat-tempat dia. Okey.
Ataupun lepas tu pula ialah kena ada tawaf kudum dulu. Tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang. Lepas tu nak keluar pula ada tawaf selamat tinggal. Untuk siapa pergi haji ni dia tahulah. Tawaf kudum, lepas tu tawaf apa yang kedua tu? Tawaf selamat tinggal. Selamat tinggal bahasa Arab apa? Okey. Tawaf kudum dan tawaf dipanggil tawaf selamat tinggal. Lupa dah. Ni dia ada pergi balik keluar. Tawaf, tapi tak wajib pun, itu sunat sunat. Jadi nak bagi tahu ni Nabi tak buat semua tu. Tawaf kudum tidak, ihram tidak, apa semua tidak, memang datang perang ni, datang rampas. Dan apa panggilnya, arahan untuk semua sekali duduk rumah, Nabi pun pakai baju besi tu. Okey, Nabi pakai baju besi tu lebih daripada seminggu. Lepas tu pula arahan darurat tu dekat sebulan juga, 20 hari tak silap saya. 20 hari. Okey, 20 hari. Tak silap lebih daripada tu lagi, 20 hari. Maka selepas tu barulah dipanggil semuanya penduduk-penduduk Mekah, okey, berkumpul satu tempat, dan masa itulah bagi bai'ah, maknanya bagi janji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisahnya. Dan semua orang Mekah pun masuk Islam lah. Ada yang lari, okey, ada yang lari. Antara yang lari adalah Khalid bin Al-Walid, okey. Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid banyak yang lari. Khalid Al-Walid masih Islam lagi tu. Okey, tak silap saya lepas Uhud jauh lagi. Okey, itu antara cerita tentang pembukaan kota Mekah. Topi. Saya nak cerita tentang topi besi ni. Topi besi ni cerita. Itulah kalau tak kirakan hadis, takat ni lah ceritanya. Jadi kalau selebihnya nak tahu ceritanya macam mana? Buku sejarah. Buku sejarah banyaknya ditulis oleh Muhammad bin Ishaq yang saya sebut tadi. Muhammad bin Ishaq. Tentang maghazi, perang-perang ni cerita pasal dia. Dia cerita sangat detail, terlalu detail. Okey. Terlalu detail. Contohnya cerita tentang topi Nabi. Okey, macam mana pecah. Dia ada topinya, bukan topi saja tau. Kita kalau macam ni lah, maksudnya dia tu topi. Saya pakai serban ni, nak tunjuk cara pakai serban ni sebenarnya. Topi, lepas tu dia ada tutup, bukan tutup semua, tutup tepi ni kan. Tutup tepi besi. Ada kat muka kan. Muka pun tutup. Bukan tutup semua pun. Kalau kira kan topi ni lebih besar, boleh tutup habis. Nampak mata je pun ada. Jadi nak bagi tahunya masa zaman perang Uhud tu, pecah sebelah kiri, pecah sebelah kanan sebab kena batu kerikil yang diikat. Okey. Dan dipukul pada muka, pecah. Pukul kiri, pecah. Dan satu lagi tetak terus atas kepala. Okey, tetak terus atas kepala dan topi itu pecah habis. Pecah habis. Kiranya kepala Nabi itu berdarah, luka teruk dan Nabi pengsan masa perang. Itulah ceritanya tentang topi Nabi. Itu ada cerita dalam buku-buku, yalah, buku-buku maghazi lah, perang buku mengenai maghazi. Tapi sehadis setakat sikit ni jelah. Yang tu dah kata. Tapi hadis lebih sahih lah berbanding tu, sebabnya dia tengok kepada sanadnya sendiri. Boleh tak kita pakai buku sejarah? Boleh. Tapi sandaran paling utama dalam Islam adalah Quran dan hadis. Itu kena jelas Quran dan hadis. Sejarah tu nombor berapa tak tahu Sejarah tu hanya support evidence. Bukti tambahan je. Tapi yang paling asas sekali untuk boleh sebut hukum halal haram ke apa, berdasarkan hukum syarak, kena balik rujuk pada hadis itu sendiri. Jelas Babu ma jaa fi imamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serban, kita cerita pasal serban Nabi. Okey, ada hadis kat sini 5 je hadis. Tak banyak cerita pasal serban ni. Okey, jarang kalau kita tengok ulama-ulama tak berserban. Dia ada berserban sebab dia tahu dah ada hukum dia. Okey, sunat lah hukum dia. Cuma pakai serban tak pakai serban.
Kalau kita tengok ulama Azhar lagi lah, kita kata tak pakai kopiah langsung. Memang tak pakai kopiah orang Arab. Orang Mesir lah, orang Mesir. Tak ada masalah pun. Tapi pernah jadi suatu ketika tak pakai serban ni satu keaiban lah yang kita sebut pada sebelum-sebelum ni tentang apa panggil khawarimun maruah, yang boleh mencacatkan maruah. Itu pun atas dasar tengok budaya lah, pada budaya. Kita dah cerita dah sebelum ni 3-4 minggu lepas, lama dah. Haddatsana Muhammad bin Bashar sana Abdul Rahman bin Mahdi an Hammam bin Salamah sudah dah jumpa hak dah sini. Sebelum ni kita dah jumpa hak saya nak terang sanad ke main susah ni. Haddatsana Muhammad bin Ghailan sana Waqi' an Hammad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir. Abi Zubair daripada Abi Zubair daripada Jabir bin Abdullah. Kita dah sebut Jabir bin Abdullah. Dia ni ialah pemuda Ansar, pemuda Ansar yang kira ada adik dia banyak adik perempuan je. Dan hukum ayat Quran diturunkan mengenai dia mengenai bagaimanakah nak bagikan harta kalau dia meninggal, sebab dia tengah sakit hari tu, tapi dia tak meninggal pada zaman Nabi. Dia tak meninggal pada zaman Nabi. Jabir bin Abdullah. Okey. Hak tu nak faham macam mana hak tu. Dia sebut tadi an Hammad, kita sebut pada sanad tengok Muhammad bin Bashar sana Abdul Rahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah. Jadi dia kembali balik. Okey. Wa sana, ini dia ceritakan Tirmizi cerita, Abu Isa cerita, Tirmizi cerita, kami diceritakan Mahmud, ini tok guru dia. Okey, sana Waqi' an Hammad bin Salamah, sama dengan sebelum perkataan Hammad tu. Jadi daripada sanad ni nampak ada dua anak murid lah Hammad tu, iaitu Waqi' dan Abdul Rahman bin Mahdi. Jadi hadis dia sama, dia sambung pada sanad tu. Nak cerita macam mana saya kena buat lukisan, tapi saya cerita gitulah. Okey, hak tu maksudnya kalau tengok balik sanad, okey, sanad depan tu dia akan kembali balik ke sini. Yang dua, maknanya Hammad bin daripada dua tariq tu dua jalan tu berjumpa daripada Hammad bin Salamah, daripada Abi Zubair, daripada Jabir. Qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah yaumal fathi, pada pembukaan kota Makkah. Wa alaihi, dan atas kepala alaihi, di atasnya imamatun sauda'u, adanya serban, okey, serban yang berwarna hitam. Jadi Nabi pakai serban hitam lah ni. Jadi itulah, jadi kalau kita tengok Tok Guru ni Aziz, apabila dia dapat Kelantan, dia pakai serban warna hitam. Siapa lagi? Tak tahulah, mungkin ada yang menteri-menteri terus pakai serban hitam serban hitam. Dia menunjukkan ini adalah sunnah Nabi menunjukkan kemenangan, apabila ada kemenangan pakai serban warna hitam. Okey. Jadi kat tadi hadis lebih kurang sama. Masuk Mekah ada topi keledar. Sekarang ni pula adanya serban. Jadi mana satu? Mungkin dua-dua Ada dua-dua. Okey, dua-dua. Yaumal Fathi. Tadi Amal Fathi kan? Amal Fathi pada tahun. Jadi Yaumul Fathi pada pembukaan tu, hari pembukaan. Ni lebih tepat, hari pembukaan. Pada hari pembukaan itu, alaihi imamatun sauda. Di atas kepalanya itu adanya imamatun sauda, iaitu serban yang berwarna hitam. Okey, seterusnya haddatsana Ibnu Abi Umar sana Sufyan an Musawir al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Hurais an abihi. Amr bin Hurais. Okey, ini Amr bin Hurais. Amr bin Hurais ni kita dah cerita dah sebelum ni mengenai dia ni. Dia dilahirkan pada perang Badar, pada perang Badar. Dan dia ni jadi antara pengikut setia lah Bani Umayyah. Dan dia ni lah terlibat dalam perang Qadasiyah lawan Parsi, Parsi. Yang tu lah, kiranya dia ni antara yang terlibat orang besar juga ni, pada zaman Muawiyah ni. Ni itu antaranya lah. Dan dia juga duduk di Kufah, sama dengan Abi Hurais. Abi Hurais ni Amr bin Hurais ni. Amr bin Hurais. Tadi Hurais bin apa tadi kan?
Huraisin bin, tak ingat lah. Okey, Sa'id bin Yazid. Sa'id bin Yazid pun di Kufah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Aku melihat di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serban berwarna hitam. Okey, serban berwarna hitam. Serban. Okey, serban. Disebut serban. Kopiah. Kopiah tu lah ada orang pertikaikan. Kopiah tak ada asalkan tutup kepala Kopiah itu antaranya yang menutup kepala. Hadatsana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala sana Waqi'. Okey, disebutkan Waqi' ni tok guru pada Syafi'i antara ulama kelima ni. An Musawir al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Hurais an abihi. Okey, daripada sama juga daripada Amr bin Hurais anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas. Ni dia cerita pasal mengenai tadi dia cerita pada hari pembukaan. Kemudian ra'aitu aku melihat. Okey. Yang ni pula bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi khutbah. Okey. Wa alaihi imamatun sauda, dan ke atas kepala dia tu adanya imamatun sauda, iaitu serban berwarna hitam. Ketika berkhutbah lah. Jadi khutbah tu bukan pada hari masuk tu, maknanya selepas beberapa hari lah, dah reda semua, darurat kan, dah tu darurat tu kata darurat ni pun ikut sunnah Nabi juga. Okey, sunnah Nabi ada darurat, maknanya semua kalau yang bersenjata siapa yang keluar itu kena bunuh, semua kena duduk rumah. Okey, so, semua kali kena duduk rumah. Jadi apabila dah bertenang, dah tak ada apa-apa kes, lepas tu pula semua pula kumpul dan Nabi memberi khutbah. Dalam keadaan khutbah tu wa alaihi imamatun sauda, dan di atasnya tu adanya serban berwarna hitam. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Ahmdani, sana Yahya bin Muhammad al-Madani, an Abdul Aziz al-Muhammad, an Ubaidillah bin Umar, an Nafi' an Ibn Umar qala, daripada Ibn Umar. Ibn Umar ni okey, antara kelebihan kita sebut, dia sangat-sangat nak tiru cara Nabi, cara berjalan lah apa semua jadi dia nak kopi. Okey, jadi antaranya cara jalan pun orang ikut lah cara jalan. Tapi macam mana zaman sekarang ni, dah ikut cara jalan ke tidak ni kan? Okey, nanti kita cerita pasal cara jalan, ada hadis cara jalan. Kana Nabi SAW iza atama sadala imamatahu baina katifaihi. Nabi SAW apabila dia memakai serban, sadala, dia menjatuhkan imamatahu, okey, menjatuhkan serbannya, kain serbannya tu, baina katifaihi, antara dua bahu, katifai, dua bahu ni tengah lah. Dia bukan gini, dia bukannya gitu, dia jatuhkan sadala. Kalau kat sini terus sadala, menjatuhkan terus bawah antara dua bahunya. Jadi kita dapat ni cara macam mana pakai serban tu, antaranya dulu ada kena ekor ni sunat ni, bukan ekor saja bukan ekor saja. Kita letak ekor ni pun dapat pahala perempuan tak payah pakai lah serban kan. Qala Nafi'un, kata Nafi'. Okey, kata Nafi'. Qala Nafi'. Nafi' ni anak murid kepada Ibn Umar, antara faqih lah, faqih di kalangan tabi'in. Nafi' ni. Qala Nafi'un wa kana Ibn Umar yaf'alu dhalika. Ibn Umar pun buat begitu. Qala Ubaidullah, kata Ubaidullah tu anak murid kepada Nafi'. Wa ra'aitul Qasim bin Muhammad. Aku melihat Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad ni wa Saliman yaf'alani dhalika. Qasim bin Muhammad ni namanya Qasim bin Muhammad ni tak silapnya cucu Nabi juga ni. Bukan cucu, maknanya ialah cucu pada Ali ni, tak silapnya. Okay, yaf'alani zalika. Dua-dua ni pun buat gitu juga. Jadi semua tu jadi ikutan dan jadi tauladan lah. Dia jadi tauladan. Bukan saja-sajalah ada serban begitu.
حدثنا يوسف بن عيسى سنة وكيع سنة أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن غسيل عن إكرمة عن ابن عباس dari ابن عباس daripada Ibn Abbas buat cerita. Tadi Ibn Umar kita dapat riwayat Anas, Jabir Ibn Umar, yang ni pula daripada Abdullah bin Abbas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nas, bahawa Nabi SAW memberi khutbah di depan manusia, orang ramai, wa alaihi asabatun, dan di atasnya tu isabah. Dia tak sebut imamah, dia sebut isabah. Isabah tu maknanya kain ikat kepala. Ikat macam mana? Ikat. Jadi maksudnya serban tu bukannya setakat kain je letak gitu, diikat. Jadi diikat. Dasmak tu hitam, gelap. Warna hitam gelap. Kat sini disebut tentang serban berwarna hitam. Dah macam mana pula serban warna putih? Nabi suka warna putih itu je lah. Hadis riwayatnya tentang imamah ni berwarna hitam. Babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru 37 minit. Tak ada masa lagi, kita baca lagi Bab pada menyatakan kain sarung. Izar ni kain sarung. Kain untuk kiranya kita tutup bahagian bawah pusat ke betis. Izar. Saya sebut dah dua kali banyak kali dah saya sebut. Nabi selalu pakai kain sarung dengan izar, dengan batu kain selembar lah, letak atas belakang ni. Izar. Jadi macam manakah kain sarung Nabi SAW? Haddatsana Ahmad bin Mani' sana Ismail bin Ibrahim sana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah an abihi. Siapa Abi Burdah? Ni Amil, dia nama dia Amil an Abi Burdah. Amir bin Abi Musa al-Asy'ari. Kita tahu Abu Musa al-Asy'ari itu siapa. Amir itu tak berapa nak kenal sangat sebab dia tu anak dia lah. Bapa dia tergelema. Abi Musa al-Asy'ari dia orang yang kini jadi wakil kepada Ali radhiyallahu anhu, untuk menjadi wakil dalam majlis tahkim. Dan kini Muawiyah hantar wakil Amr bin Al-As untuk berbincang. Itu termaktub dalam sejarah. Al-Asy'ari. Asy'ari maksudnya keturunan daripada keturunan Asy'ari, iaitu keturunan daripada kabilah yang berada di Yaman. Asy'ari, golongan Asy'ariyin. Golongan Yaman banyaknya masuk Islam dan terus berhijrah ke Mekah. Ke Mekah lah, ke Madinah masa tu lah. Jadi ini Amir an Abihi, bapaknya tu namanya Amir. Qala akhrajat ilayna Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan. Aisyah tu mengeluarkan kepada kami kain yang kasar. Mulabbadan yang sangat kasar lah, mulabbadan yang kasar. Wa izaran walizan, dan kain sarung pun yang kasar. Jadi Nabi pakai yang jenis yang kualitinya rendah, yang dia kirakan lah kualitinya rendah. Faqalat qubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Nabi wafat, dia diambil nyawa, diambil roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dengan dua lembar ni lah, dua lembar kain. Kisaan kain kasar, kain kita pakai kain lembar. Lepas tu pula izar, kain sarung. Dan dua-dua tu hanya kain biasa-biasa saja. Itu nampaknya itu Nabi sangat-sangat zuhud. Kalau kira kan Aisyah ni dia jadi ulama yang terkenal lah di Madinah tu. Dia banyak perbahasan-perbahasannya dibincangkan. Dan fiqh dia antara bukannya sekadar mengajar, dia ulama fiqh jugalah, pada zaman tu, ulama fiqh, pada zaman sahabat yang mengeluarkan banyak fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa lah. Aisyah pun terlibat sekali lah. Dia pun antara kita jarang dengar perempuan yang kiranya mengeluarkan fatwa, tapi Aisyah lah antara yang mengeluarkan fatwa.
Dan dia bukan sekadar, dia bukan keluar fatwa daripada otak dia saja. Dia kan, kita tahu dia sangat rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu banyak perkara mengenai Nabi. Okey, antaranya inilah pakaian-pakaian ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud an Syu'bah anil Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu ammati, aku mendengar daripada bapa saudaraku. Siapa bapa saudara tu? Okey, siapa saudara ni? Nama dia Ash'ath bin Sulaim. Okey. Nama dia Ubaid bin Mukhalid ataupun dipanggil Ibnu Khalaf Al-Muharibi. Itu nama dia lah. Jadi itu antaranya yang disebut. Okey. Antara batu pula dia tu di sahabat lah. Ni semua ni duduk Kufah belakang ni. An ammiha, daripada bapa saudaranya. Qala baina ana amshi bil Madinah, ketika mana aku berjalan di Madinah, idza insanun khalfi. Okey, ada seorang lelaki, seorang di belakangku. Khalfi itu di belakangku. Yaqul, dia tak tahu belakang, mula dia tak tahu siapa belakang tu. Okey, Yaqul, dia berkata, irfa' izarak, angkatkanlah kain sarung kamu. Sebab dia terlalu jatuh sangat dia punya kain sarung, dia suruh angkat. Fa innahu atqa wa abqa. Okey, dengan angkatnya kain sarung tu, dianya lebih suci dan lebih tahan lama. Faltafattu, maka aku pun paling. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun, rupanya yang insan tu, yang belakangku, yang tegur tu adalah Rasulullah SAW. Okey, Nabi yang suruh angkatkan kain sarungnya. Jawab sebabnya itulah lebih suci, lebih tahan lama. Faqultu ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Wahai Rasulullah, ianya adalah kain yang berbelang-belang. Okey, malha, kain yang belang-belang. Qala amma laka fiyya uswah, tidakkah kamu lihat bahawa aku ni lah suri tauladan kamu? Ikut cara aku lah kiranya kan. Sunnah Nabi suruh ikut. Dan bukan Nabi je, Quran pun sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka dari Quran sebut, maka bagi kamu, sesungguhnya bagi kamu semua sekali umat Muhammad pada Rasulullah itu ikutan yang terbaik, hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang ikutnya? Orang-orang kiranya yang mengharapkan Allah, mengharap bertemu dengan Allah di akhirat nanti, di akhirat sana. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang kiranya yang selalu mengingat Allah, dia akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat Quran sebut direct. Jadi amma laka fiyya uswah, tidakkah padaku ni ada ikutan yang sepatutnya kamu ikut? Fa nazartu, maka aku pun lihat. Fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi, maka aku tengok dia tu separuh pada betisnya. Okey, dia punya sarung tu pada separuh betis. Ini kita sebut. Sebelum ni kita baca hadis, jubahnya pun separuh betis. Maka izar dia pun, kain sarungnya separuh betis. Okey. Ni itu pun isu juga Kita ni kalau beli seluar, kita beli seluar, kita dapat 44 minit, kita sepatutnya beli sini lah. Kita beli seluar, kita ikut biasanya kita ikut saiz pinggang. Kita tak check saiz kaki. Okey. Sepatutnya apabila kiranya dah check boleh muat tak boleh muat kat pinggang tu, yang sebelah kaki tu kena potong lah. Jangan dibiarkan. Okey, jangan dibiarkan. Nanti kita, kalau kirakan hadis, kita sempat nak baca hadis semuanya sekali pada hari ni. Kita sebut baca ada 1-2 hadis lagi kan, kita habiskan lah. Okey, sepatutnya jangan lebih pada buku lali. Kita sebut dah dan kita akan sebut lagi ni dalam hadis lain 2 lagi ni tentang sampai buku lali saja. Jadi Nabi tunjuk kalau sepatutnya seafdalnya sampai betis lah. Tapi buruk sangat lah kalau kiranya pakai seluar pejabat sampai
Ya, senteng, orang panggil senteng lah macam tu kan. Buruk sangat lah. Kalau setakat kain pelekat ni boleh lagi. Lebih-lebih lagi kalau nak masuk sawah tu kena angkat lagi. Tak apa kan. Yang ni ialah, ini antaranya Nabi tunjuk lah pakai pakaian sepatutnya begitu, lebih bersih daripada pijak macam tu saja. Haddatsana Suaid bin Nasr sana Abdullah bin Mubarak an Musa. Abdullah bin Mubarak ni antara yang glamour ulama. An Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salamah bin Aqwa an abihi kana qala kana Uthman bin Affan ya'tazir an safi saqaihi. Kata Salamah bin Aqwa, Uthman bin Affan itu dia pakai sarung di tengah-tengah, maknanya sampai setengah betisnya. Wa qala hakadha kanat izratu sahibi. Jadi dia kata inilah sebagaimana pakai sarung sahibi. Kanat, sarung sebagaimana sahibi, yakni sahabatku, yakni iaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan kata gitu. Ya, Uthman bin Affan kata Nabi pakai separuh macam mana aku pakai separuh ni lah. Okay, itu antaranya lah disebut. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Muslim bin Zuhair an Hudzaifah bin Yaman. Okay, Hudzaifah bin Yaman kita kenal sangat ni. Perisik Nabi. Okay, perisik Nabi. Al-Yaman, Yaman tu bapa dia bukannya orang Yaman Hudzaifah bin Al-Yaman. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adlati saqi atau saqihi. Rasulullah SAW dia dia tidak menutupi dia menutupi bahagian betisnya, tak tutup penuh lah. Faqala, maka dia berkata, hadza mawdi'ul izar, inilah tempatnya kain sarung. Fa iza abaita, jikalau kamu tak nak pakai, pakai macam ni, pakailah fa asfal, bawah sikit tak apa. Fa in abaita fala haqqa lil izar fil ka'bain. Jikalau kamu tak nak juga, maka tidaklah berhak pakai, tidak sepatutnya lah, berhak tu tidak sepatutnya pakai sarung fil ka'bain, dalam keadaan menutupi dua buku lali. Ni disebut jangan tutup buku lali. Tapi itulah, itu pun satu isunya. Kita punya pakaian seluar, saya sebut seluar itulah, biasanya dia akan tutup bagi, kalau nampak pun stokin tu sikit-sikit je kan, dia nampak tutup sampai ke kasut. Lebih pada tu tidak dibenarkan. Seboleh-bolehnya lah potong lah, potong, upah lah tukang jahit potong kalau tak reti. Memang tak reti lah tak potong ni, saya pun tak reti. Kalau potong jadi buruk jadi buruk. Kena bagi orang potong ialah potong tukang jahit juga. Jadi kalau boleh lah, pergi kedai seluar tu, potong sekali seluar lah. Itu sekaligus. Okey, untuk hari ni kita dah banyak bab lah, kita masuk dah 3 bab 4 bab hari ni, orang banyak ini. Okey, jadi kita buka lah soalan, jikalau ada sesiapa nak menyoal lah ni. Banyak hadis kita baca. Allahu Akbar. Hadis nak faham hari ni? Panjang juga hari ni kita bincang. Kalau tak ada soalan, kita boleh beransur lah kan. Kita baca doa lah. Kena nak tunggu kita tunggu lagi soalan. Kalau nyoal.
Ada orang naik. Tarik terus. Kalau serbannya macam-macam bentuk, macam mana je. Serban macam mana tu. Okey. Satu, kita tengok mufti-mufti kita banyak baca pakai serban Azhar. Okay. Dia banyak pakai serban Azhar. Serban Azhar. Macam mana serban Azhar? Dia pun style ikat juga. Serban Azhar macam mana? Dan tak ada belakang ni. Ada belakang pun sikit je. Okay, sepanjang nipis dia buat bulat. Dia macam turbos, buat tu bulat macam tu kan. Kita tengok kita punya dulu Syekh Doktor apa Datuk Dr. Zulkifli apa Dr. Zul Zulkifli apa orang panggil Zul tak ingat Zul apa. Menteri kita lah kan, menteri kita dulu kan. Okey. Zul Bakri. Yang tu serban Azhar. Serban Azhar tu memang Azhar lah kan. Okey. Serban Azhar. Kemudian adanya torbus. Torbus tu bukan serban dah. Okey. Torbus tu bukan serban. Kemudiannya serban yang besar tu, lipat gulung tu dari Yaman. Itu caranya lah tu. Jadi semua ada yang serban tu menurut tarikat masing-masing. Tarikat tu maksudnya daripada kumpulan tasawuf masing-masing, dia ada cara ikat. Itu memang cara dia orang lah tu. Okey, cuma nak kau ingat hadis pakai serban Nabi taklah rumit macam mana, boleh pakai lah maksudnya. Kalau kita ingat zaman kita dulu, saya budak-budak dulu tengok macam yang tebal-tebal tu Alqam pakai lagi tebal. Okey, tapi dia ikut ada benda sunnah dia ikut, antaranya ni lah. Ada ni, lepas tu style ikat. Imamah style ikat. Cumanya besar sangat tu kan. Sebakul. Tapi kalau kita tengok balik ada kain serban yang kita boleh tengok, serban Nabi yang kita boleh tengok. Yang dipertontonkan lah. Okay, dalam muzium-muzium. Bentuknya macam, dia besarnya macam sebakul jugalah. Taklah besar sangat kan, sebakul. Jadi diikat pada rambut Nanti kita akan baca Nabi bukan sekadar pakai serban. Ada Nabi tak pakai serban Saya sebut dah kan. Tadi kita pakai dua lembar je. Yang ni ridak, lepas tu pula pakai pakai sarung. Ridak dengan izar. Kemudian nanti kita akan jumpa pula Nabi style tutup muka. Style tutup. Saya buka Nabi style buka tutup ni sampai tutup muka ni. Macam cerita assassin apa nama. Dia style tutup muka ni. Kan? Sebabnya panas. Tutup lah, kena tutup. Panas berdebu, tutup sampai ke hidung. Nanti adalah caranya. Jadi muka yang nampak depan je ni. Itu pun ada Cuma serban macam-macam tu ialah budaya masing-masing. Okey, budaya masing-masing. Sanad pun macam mana orang kata sanad, kan saya sebut dah. Hadis kita pentingnya sanad, Hadis kita penting sanad. Macam mana bentuknya, tapi kebanyakan yang cerita-cerita tu tak ada sanad lah. Banyaknya bukan setakat tak ada sanad, sanad terputus pun ada. Lepas tu pula ada sanad-sanad yang kita tak kenal siapa. Kita tak boleh ceritakan. Macam saya lah, kalau saya cerita sanad-sanad saya pun, lepas kena tok guru saya, atas tok guru tu siapa pula? Buka dalam buku tak ada. Itu dah panggil majhul.